Didik TV KPM. Jadi dalam segmen ni kita akan belajar pendarapan matriks dengan matriks. Sebelum ni kita belajar matriks dengan suatu nombor. Apa kata kalau saya beri dua matriks? Bagaimana kita nak mendarab matriks tu? Tapi sebelum kita buat pendarapan matriks dengan matriks, kita kena kenal pasti boleh ke tidak kedua-dua matriks tu didarab. Kalau mereka tidak boleh didarab, dan tak payah darab langsung. Jadi bagaimana kita nak pastikan pendarapan matriks tu boleh dilaksanakan? Kita kena lihat peringkat matriks. Kalau Chris masih ingat tadi ada soalan kita tanya kat segmen 1 kan, peringkat matriks tu. Yeah. Dan juga saya ada tanya Chris tadi pasal Rubik's Cube, matriks peringkat tersebut. Yeah. Jadi yang tu kita akan guna pengetahuan itu untuk menjawab soalan ini. Baiklah. Jadi katakan kita ada matriks A. Matriks A di mana peringkat dia M darab N. Mungkin cikgu akan bagi anda nilai. Katakan saya letak nilai 2 darab 2. Dan matriks B pula N darab P. Jadi saya letak 2 darab 1. Contohnya. Jadi apa yang anda kena lihat adalah pastikan nombor yang di tengah-tengah ini adalah sama. Kalau dia sama, baru kita boleh darab matriks tu. Jadi kalau selagi dia tak sama, kita tidak boleh mendarab matriks ini. Okey. Dan jika boleh kita darab matriks ni, jawapan yang kita dapat ni, peringkat matriks jawapan tersebut adalah ambil nombor yang ni, kita darab dengan nombor ini. Jadi 2 kita darab dengan 1. 2 darab 1. Dan satu lagi untuk pengetahuan Chris dan juga murid-murid di luar sana, jawapan dia 2 kita tak tulis macam ni. Yang ni lain. Yang ni adalah pendarapan matrik, pendarapan yang biasa. Bila kita sebut matriks, kita hanya sebut 2 darab dengan 1. Begitu. Peringkat 2 darab 1. Baik. Jadi dengan pengetahuan ini, kita ke soalan ini. Kalau tak silap cikgu ada tanya soalan ini dalam revisi tadi, dalam segmen revisi tersebut. Sekarang saya nak tanya seorang rakan anda di sini, bolehkah kedua-dua matriks ini didarab? Jadi, siapa yang boleh jawab soalan cikgu? Ini ialah soalan revisi tadi. Revisi anda tadi. Mungkin saya nak tanya Nick Jo lah, cikgu. Nick Jo, bolehkah kedua-dua matriks ini didarab? Boleh. Boleh. Kenapa, Nick Jo? Sebab peringkat itu adalah 2 darab 2. Okey. Betul? Dan macam ni lah. Untuk B juga. Terus tunjuk jalan kerja ni. Dia terus tunjuk jalan kerja. Hebatlah Nick Jo. Hebat Nick Jo. Wow. Bilangan laju A ini adalah sama dengan bilangan baris B. Jadi boleh darab. Okey, Terima kasih Nick Jo. Wah, Nick Jo. Bagus Nick Jo. Bagus. Dan itu adalah jawapan. Itu adalah jawapan bagaimana kita nak menerangkan jika ada soalan ditanya sebegini, bolehkah matriks ini didarab? Itu adalah cara anda tunjuk. Untuk sekali imbas kita buat 2 darab 2, yang ini 2 darab 2. Anda perhatikan nombor di tengah ini adalah nombor yang sama dan jawapan anda adalah matriks 2 darab dengan 2. Peringkat matriks 2 darab dengan 2. Okey, baik. Dengan pengetahuan ini, kita lihat soalan yang ini, soalan yang seterusnya. Tentukan sama ada pendarapan CD boleh dilakukan ataupun tidak. Jika boleh, nyatakan peringkat hasil darab matriks. Maksudnya, pertama sekali tentukan kita boleh darab atau tidak. Lepas itu, kita tentukan matriks jawapan dia, apakah peringkat matriks tersebut. Soalan ni memang soalan yang lebih kurang sama macam soalan tadi. Jadi, siapa yang boleh jawab soalan saya ni? Saya, cikgu. Boleh. Danishri, silakan. Matriks C dan matriks D. Peringkat matriks C itu 2 darab 2. 2 darab 2. Dengan matriks B pun sama. Baik, sama. So, unsur yang kat tengah tu sama kan, 2. Alright. Ini boleh darab. Boleh darab. Baik. Apa kata hasil darab matriks tu? Jawapannya adalah peringkat apa? Jawapan.
2/2. 2/2. Bagus tu. Betul ke cikgu? Betul. 2/2. Chris, saya rasa macam kita lupa. Kita terlupa nak bagi token kepada pelajar ni. Tadi Nick Jo kan dapat tadi satu Nick pelekat. Jo. Tadi Nick Jo, sekarang Okey. Danashri. Ada dapat. Baiklah. Livenish macam tak sabar nak kumpul Nak jawab. token lagi tu. Tak apa. Nanti ada peluang Livenish. Betul? Jangan risau. Okey, Danashri. Okey, Danashri. Okey, baik. Jadi, itu adalah kaedah untuk menentukan matriks itu boleh didarab ataupun tidak. Okey, sekarang kita sudah pun mengenali sama ada matriks itu boleh didarab atau tidak. Katakanlah matriks itu boleh didarab. Bagaimana kita nak melakukan pendarapan itu? Jadi, ini adalah satu kaedah yang cikgu namakan kaedah Jubin matrix. Chris, Chris pernah tak dengar permainan tic-tac-toe? Pernah cikgu? Pernah? Ya. Selalu menang tak permainan tu? Selalu seri sebenarnya. Okey, selalu seri. Samalah macam saya. Okey. Jadi dalam permainan tic-tac-toe, kita ada perasan selalu kita akan lukis begini. Ya. Betul? Okey. Tapi kita ada tulis X dengan sifar semua tu. Betul. Okey, tapi dalam kaedah Jubin matrix ni kita masih guna pakai tic-tac-toe dan ruang di atas sini kita tidak tulis apa-apa di sana. Kita tak tulis apa-apa. Okey, sekarang perhatikan matriks A ini cikgu akan tulis di sini. Matriks A. Okey, matriks B cikgu akan tulis di sini. Ruangan ini. Matriks A dengan matriks B. So, contohnya adalah begini. Yang ni adalah matriks A, di sini adalah matriks A, di sini adalah matriks B. Jadi apa yang kita nak isi? Kita nak isi di dalam ruangan yang diberikan. Okey, kalau anda perhatikan di matriks A mengikut baris. Dia mengikut baris, jadi cikgu akan bahagikannya mengikut baris begini. Jadi, cikgu akan tulis 2 dan 3 di sini, 1 dan 5 di sini. Kita bahagikan. Okey. Baik, untuk matriks B kalau kita lihat ruangannya adalah mengikut lajur. Dia mengikut lajur, jadi cikgu bahagikan begini pula. 6, -2, -7 dan 1. Begitu. Jadi cikgu bahagikan begitu. Okey, sekarang bagaimana nak cari jawapannya? Senang je. Jawapannya kita cari 2 kita darab dengan 6, nombor yang pertama dengan nombor yang pertama. Kita tambah dengan nombor yang kedua, kita darab dengan nombor yang kedua. Kita dapatkan jawapannya. Jadi setiap satu kotak ni kita buat cara yang sama. Jadi cikgu dah tolong untuk satu kotak. Okey, mari kita lihat kalau ada rakan-rakan anda yang dah siap ataupun murid di luar sana yang dah siap jawapannya, boleh tunjukkan kepada cikgu. Okey, nampaknya Danashri dah siap cikgu. Danashri dah siap, Nick Jo dah siap. Jabar dah siap ke Jabar? Okey. Jabar pun dah siap. Okey. Jadi kita lihat 6, -11, -4. Saya tulis -11, -4 dan juga -2. Okey, so kalau kita lihat tu jawapannya. Semua jawapan sama cikgu. Semua jawapan sama. Semua jawapan sama. Okey, baik. Untuk murid-murid di luar sana, bila anda menggunakan kaedah ini, ingat ini adalah jalan kerja. Ini bukan jawapan. Ini adalah jalan kerja. Jawapan adalah anggap ini adalah satu matriks. Ruangan ini adalah satu matriks dan tulis balik jawapan tersebut. Jadi cikgu tulis di atas sini. Okey, yang ni adalah 6, -4, -2 dan letak dalam matriks. So itu adalah jawapannya. Jika anda berhenti setakat yang ini, anda tidak akan dapat markah sebab ini adalah jalan kerja. Jadi jawapannya tulis balik jawapan tersebut. Jadi tadi kawan-kawan semua dapat jawapan betul lah cikgu? Betul tak jawapannya? Betul kan? 6, -11, -4 dan juga -2. Dapat tak? Nampak tu dalam jawapan matriks lagi. Okey. Saya rasa tadi saya nampak semua orang jawapan yang sama. Okey. Jadi bagus. Bagus. Kalau anda yang berada di rumah pun mendapat jawapan yang sama, bagus. Tahniah daripada cikgu. Tahniah semua dapat pelekat. Semua dapat pelekat. Okey, baiklah. Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya, cikgu. Okey, baik. Sekarang dengan menggunakan pengetahuan tadi, tadi cikgu beri anda matriks. Cikgu yang beri anda matriks tersebut. Sekarang, cikgu akan tanya anda soalan di mana anda tidak nampak matriks tu. Tak nampak langsung matriks kat sana.
Jadi apa yang anda perlu buat adalah anda kena terbitkan matriks itu ataupun keluarkan info dan masukkan matriks tersebut. Okey, jadi ini adalah soalannya. Jadual di bawah menunjukkan unit saham yang dibeli oleh Khairil dan Mahmud. Okey, kita boleh lihat dalam jadual tu ada saham A, saham B untuk Khairil dan juga Mahmud. Diberi harga seunit saham A dan seunit B semasa pembelian ialah RM1.50 dan 82 sen. Hitung jumlah pelaburan Khairil dan jumlah pelaburan Mahmud. Itu soalannya. Kita tak nampak pun matriks kat sini kan? Yang semua dalam bentuk perkataan, ada jadual di sini. Okey, kalau kita lihat jadual memang sangat terang. Jadual ni seperti tic-tac-toe tadi. Jadual tic-tac-toe tadi, kalau cikgu keluarkan matriksnya, inilah matriksnya. 5,000, kita ada 4,000, 2,000 dan juga 6,000. Jadi itu matriks tu. Tapi kalau tak silap saya, topik ni pendarapan matriks dengan matriks. Ini baru satu matriks. Lagi satu matriks. Mana kita nak cari matriks tu? Agak-agaknya kat mana tu? Dalam soalan cikgu? Dalam soalan, yang mana satu tu? RM1.50 dan 82 sen. Bagus. Bagus. Jadi itu adalah salah satu matriks juga. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita nak tulis matriks tu. Jadi kita ada dua cara. Satu adalah sama ada saya tulis RM1.50 dan 82 sen sebegini. Ya. Dan satu lagi cara adalah saya tulis begini. Sebelah-sebelah dia. Sebelah-sebelah dan satu ialah atas dan bawah. Jadi macam mana kita nak tahu yang mana satu kita nak pilih? Di sinilah konsep peringkat matriks tu. Kalau anda masih ingat tadi, kita buat pendarapan matriks dengan matriks. Kita mulakan dengan adakah matriks tu boleh didarab atau tidak. Kita cuba test. Kita cuba test. Ini adalah matriks 2 darab 2. Yang ini adalah matriks 2 darab 1. Bagus, 2 darab 1. Yang ini adalah matriks 1 darab 2. 1 darab 2. Jadi kalau kita ada 2 darab 2 dan 2 darab 1, boleh tak kita darab matriks ni? Boleh, cikgu. Boleh. Sebab nombor di tengah adalah nombor yang sama. Jadi bila kita pilih ini. Okey. Sebab 1 darab 2 memang tak boleh kan, cikgu? 1 darab 2 memang tak boleh. 1 darab 2 memang tak boleh. Jadi anda yang berada di rumah, anda boleh cuba letak 1 darab 2 di sini dan cuba fikir boleh tak kita darab atau tidak. Jadi nanti bila anda buat Jubin Matrix, inilah cara Jubin Matrix anda nanti. Jubin Matrix yang begitu. Jadi boleh kita beri sedikit masa untuk pelajar murid kita jawab. Boleh, cikgu. Tapi sebenarnya itu Chris juga nak tanya. Kalau kita terbalikkan matriks, cikgu, matriks A dengan matriks B. Kalau matriks A berada di atas, matriks B berada di bawah, adakah jawapan masih sama, cikgu? Di sinilah kaedah peringkat matriks tu kena kita tengok betul-betul. Katakan kita terbalikkan. Matriks ni kita letak di bawah. Jadi matriks 2 darab 1 yang kita mulakan dulu. Matriks tu kita letak di atas, jadi itu adalah matriks 2 darab 2. Boleh tak kita darab? Tak boleh, cikgu. Tak boleh. Sebab yang nombor kat tengah tak sama. Nombor kat tengah tak sama. Sebab itu faham. kita tidak boleh terbalikkan matriks tu. Baik. Jadi ada tak sesiapa yang ada jawapan? Ya. Kalau dah siap, boleh tunjukkan jawapan di kamera. Kalau kita perasan di sini ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Apa dia, cikgu? Sesuatu yang baru. Kalau anda perasan, bila saya tulis semua maklumat, 5,000, 4,000, 2,000, 6,000 dan di sebelah sini pula 1.5 sifar dan sifar 0.82. Kalau anda perasan, hanya satu lajur sahaja yang digunakan. Kita hanya guna satu lajur sahaja. Jadi jawapan kita hanya merangkumi 2 kotak ni sahaja. Yang kotak ni semua tak ada jawapan. Yang ni semua tak ada jawapan. Jadi kalau anda lihat jawapan rakan anda, kalau anda dapat lihat jawapan rakan anda di sana, anda boleh lihat jawapan mereka. Jawapan ini adalah 10780. Yang ni 792 sifar. Itu jawapan yang sepatutnya anda dapat. Baik. Jadi bila kita nak tulis jawapan yang sebenar, kita kena tulis dalam bentuk matriks begini. 178 sifar
792 sifar kita tulis dalam bentuk matriks. Tetapi kita patah balik pada soalan. Okey. Soalan minta jumlah pelaburan Khairil dan Mahmud. Jawapan tak nak dalam bentuk matriks. Betul cikgu. Dia tak nak dalam bentuk matriks. Jadi apa kita buat? Jawapan yang kita dapat ni kita keluarkan. Khairil bersamaan dengan RM 1078 sifar, Mahmud bersamaan dengan RM 792 sifar. Macam tu. Jadi kita tulis jawapannya begitu. Okey, jom kita semak jawapan kawan-kawan saya. Jadi ada tak rakan anda yang dah siap? Tadi kita dah dapat jawapan. Oh, itu dia. Itu dia, kat atas pun ada. Canik Jo pun ada. Tapi ingat, murid di luar sana, sebenarnya kalau anda buat kaedah Jubin Matrix ni, anda tidak sepatutnya salah. Anda tak pernah boleh dapat salah kalau guna kaedah Jubin Matrix. Okey, di mana anda boleh melihat kesalahannya adalah bila anda tulis semula. 5,000 anda darab dengan 1.50. Yang ini, bila anda tulis nilai-nilai itu, anda boleh buat sedikit kesalahan di sana. Okey. Jadi semua boleh dapat pelekat, cikgu? Semua boleh dapat pelekat. Boleh. Baiklah. Baik. Terusnya, Chris, boleh kita teruskan ke? Boleh, cikgu. Boleh, okey. Baik, kita lihat satu lagi soalan. Okey. Soalan praktis. Okey. Kita lihat soalan ini bukanlah seperti soalan yang sebelum ni. Tapi soalan ni ada sedikit kelainan. Okey, diberi dua matriks ni. Okey, yang didarab. Kalau anda perasan, matriks ni memang didarab dan jawapan pun telah diberi. Jawapan telah diberi. Okey. Hitung nilai R dan nilai S. Macam susah ni, cikgu. Macam susah. Kita kena ada level 1, level 2, level 3 kan? Betul. Macam main game, betul? Jadi ini adalah level ketiga. Okey, tapi tak apa, jangan risau. Buat kaedah Jubin Matrix, kita lukis begini dan kita ambil matriks yang pertama, cikgu letak di sini 5, -2, 4, 6, S dan 1. Kita letak begini, kita pecahkan dia. Cikgu, kenapa negatif A, cikgu? 9 negatif A? Bagus. Patutnya positif kan, cikgu? Ya, patutnya positif. Oh, wow, bagus. Chris perasan. 9 R dan 5 -2. Okey, bagus. Terima kasih, Chris. Sama-sama, cikgu. Sebab perasan. Okey. Baik. Bagaimana kita nak jawab soalan ni? Kita darab seperti biasa. 9 kita darab dengan 4. 36 tambah R darab dengan 6, 6R. Jadi kotak ni 36 tambah 6R. Jadi kotak yang seterusnya 5 darab 4, 20 tambah -2 darab 6, -12 dan kita akan mendapat jawapan 8. Okey, bagaimana anda tahu anda tulis tu betul atau tidak? Tengok di sini. Jawapan ini adakah betul? Jadi faham. Itu adalah satu tips untuk anda. Okey. Baik, yang seterusnya 9 kita darab dengan S tambah dengan 1 darab dengan R. Okey. Lepas tu 5 darab S, 5S tambah dengan -2. Begini. Jadi kita dah lengkapkan. Kita dah lengkapkan semua ini dan kita akan keluarkan seperti ini tapi saya nak bagi jawapan. Saya nak tunggu jawapan mereka. Kan? Okey. Baiklah. Betul. Dan Chris pun saya lihat tadi sedang menjawab juga. Saya pun nak cuba, cikgu, sebenarnya. Chris pun sedang mencuba. Okey, baik. Ayo kita semak jawapan kawan-kawan saya di Google Meet. Kalau dah siap boleh tunjukkan di kamera, ya? Okey. Ada siapa yang dah siap? Tapi saya rasa mereka tahu buat tu. Tahu, cikgu. Mereka tahu tengah buat ni, sebab cikgu. tengah buat tu. Okey. Tengah buat soalan ni. Okey, satu lagi yang cikgu nak bagi tahu anda adalah anda boleh pilih yang mana senang untuk anda nampak. Okey, contohnya kalau saya pilih 9S tambah R dengan ini, saya bandingkan dia 9S tambah R dengan 14.5. Kalau anda lihat dekat sini ada dua pemboleh ubah. S dan R. Macam susahlah pula. Betul. Dahlah soalan pun nak R dan S kan? Hitung R dan S. Jadi, saya tidak akan pilih ini untuk dibandingkan. Jadi, cuba anda buat perbandingan antara 36 tambah 6R dan 15. Satu lagi adalah 5S tolak 2 dan juga dengan 8. Cuba anda buat begitu.
Jadi kalau anda buat begitu, anda boleh dapat jawapan R dengan S secara berasingan. Okey, baiklah cikgu. Apa kata kita semak jawapan cikgu dulu? Boleh. Dan juga kawan-kawan kita di Google Meet. Okey, jom. Okey, ini adalah jawapan cikgu. Okey, nampaknya Danashree Livenish dah siap. Okey, baik. Ada siapa yang dah siap? Okey. Jadi mungkin cikgu boleh kalau terangkan kita lihat jawapan ya. Livenish, jawapan yang dia dapat negatif 3.5. Tetapi yang ditulis di belah kanan, di belah kiri adalah negatif 3.6. Livenish cuba semak. Okey, baik. Jadi ini adalah jawapan yang sepatutnya anda dapat. Okey, baik. Kalau anda dapat jawapan yang sama seperti jawapan cikgu dan juga jawapan rakan anda, bagus. Okey. Bagus. Boleh tak? Semua dah siap? Kalau dah siap, boleh tunjukkan jawapan di kamera. Alright. Jadi 36 tambah 6R sama dengan 15. Betul. Oh, kita ikut unsur yang sama lah cikgu dalam matriks dia. Ya, betul. Yang ini kita ikut unsur yang sama. Okey, faham. Yang ini kita ikut unsur yang sama. Okey. Jadi baik. Livenish betul cikgu? Kalau Livenish betul dapat peringkat. Betul. Okey. Livenish betul, Nick Jo pun betul. Okey, tetapi Danashree yang tak betul. Jawapan dia. Kenapa cikgu? Jawapan R untuk Danashree ada sedikit kesilapan di sana. Danashree boleh tunjuk semula, mungkin cikgu boleh tunjukkan di mana kesilapan tersebut. Turunkan sedikit. Turunkan sikit Danashree. Turunkan sedikit. Turun sedikit the first line. Okey, 36 tambah 6R sama dengan 15. Okey. 15 tolak 36. Itu dia. Yang ni cikgu. 15 tolak 36. 15 tolak 36 jawapannya bukan negatif 2 tu. Jadi kena kira balik. Okey, baik. Jadi tolong perhatikan bila anda buat semua ni nampak macam senang. Nampak macam senang je soalan tu, tapi anda boleh membuat kesilapan di mana-mana. Okey, baiklah. Jabau, dah siap tak Jabau? Belum siap lagi? Jabau belum siap lagi. Okey, tak apa. Kita beri pelekat untuk Livenish dan Nick Jo. Okey, Danashree. Livenish, bukan Livenish. Sorry. Livenish dan Nick Jo. Okey, boleh. Livenish dan Nick Jo. Didik TV KPM